Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Hasifah Iking. Di video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan subjek sains tingkatan 2 KSSM, bab 2 ekosistem, 2.2 kitar nutrien dalam ekosistem. Kitar nutrien dalam ekosistem. Pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem. Nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Kemudian nutrien dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Kitaran ini disebut sebagai kitar nutrien. Masihkah Anda ingat contoh kitar nutrien, yaitu kitar karbon dan kitar oksigen yang dipelajari semasa di tingkatan 1? Apakah peranan benda hidup dalam kitar-kitar tersebut? Ini adalah raja kitaran air. Di mana pada hari panas, matahari akan memanaskan air di lautan atau sungai dan ditarik sehingga berlaku proses sejatan dan perpeluhan. Air juga akan tersejat dari permukaan daun tumbuh-tumbuhan melalui proses transpirasi. Air juga akan tersejat melalui respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan oleh haiwan. Kesan daripada proses sejatan dan perpeluhan akan naik ke atmosfera dan mengalami proses pemeluapan lalu menghasilkan awan. Kemudian proses pembentukan titisan hujannya berlakulah hujannya. Hujan akan turun dan air akan mengalir semula ke sungai dan lautan. Air di permukaan yang cetek akan diserap oleh akar-akar tumbuhan dan kemudian akan disingkirkan dari permukaan daun melalui proses transpirasi. Sebahagian lagi air akan diserap ke dalam tanah. So proses kitaran air ini akan berulang lagi dengan sejatan dengan sejatan. Kemudian lepas itu terjadi lagi awan, terjadi hujan, dan secara berterusan. Kitaran air ini adalah secara berterusan. Peranan benda hidup dalam kitar air. Air diserap oleh akar tumbuhan. Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui proses transpirasi. Dibebaskan melalui daun ini. Melalui proses transpirasi. Haiwan pula menjalankan respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan, yaitu perpeluhan dan urinasi, yaitu melalui air kencing. Kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan uap air di atmosfera ataupun di udara. Akar tumbuhan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Kemudian peranan benda hidup dalam kitar air juga, yaitu daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah akan mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Ini adalah kitar karbon dan kitar oksigen. Yaitu kitar karbon ialah proses pengambilannya, penggunaan dan pengembalian karbon dioksida ke dalam udara secara berterusan untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida. Kitar oksigen pula ialah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen
daripada udara dan pengembalian oksigen ke udara secara berterusan. Okey, so di sini kita nampak nombor 1, respirasi. Okey, oksigen di udara diperlukan oleh haiwan. Okey, oleh haiwan untuk melakukan respirasi ya, iaitu bernafas. Bernafasannya, respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Okey, kemudian proses perebutan ya, haiwan dan tumbuhan yang mati juga memerlukan oksigen ya. Okey, proses perebutan oleh pengurai menggunakan oksigen. Okey, juga tumbuhan akan melakukan respirasi ya, iaitu pada waktu malam. Respirasi oleh tumbuhan juga menggunakan oksigen. Okey. Kemudian respirasi tumbuhan akan membebaskan karbon dioksida. Begitu juga respirasi haiwan akan membebaskan karbon dioksida. Kemudian perebutan. Okey, perebutan tumbuhan mati dan haiwan mati juga akan membebaskan karbon dioksida. Okey. Kemudian tumbuhan menjalankan fotosintesis. So, fotosintesis tadi akan membebaskan oksigen. Okey. So, inilah dia punya rajah kitar karbon dan kitar oksigen adalah saling berhubung. Okey, saling memerlukan. Okey, so kitar karbon dan kitar oksigen dikekalkannya dapat diseimbangkan. Okey, kandungan karbon dioksida di atmosfera dapat diseimbangkan dengan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Okey, apakah peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon? Okey, apa itu benda hidup? Benda hidup adalah haiwan dan tumbuhan, termasuklah manusia ya, kita benda hidup. Okey, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey, so ini adalah haiwan. Okey, ini adalah tumbuhan pada waktu siang akan melakukan proses fotosintesis dan pada waktu malam akan melakukan respirasi ya, iaitu pada waktu siang tumbuhan akan menyingkirkan oksigen ya dan akan menggunakan karbon dioksida. Tetapi pada waktu malam, proses fotosintesis tidak berlaku kerana tiada cahaya matahari. So, pada waktu malam, tumbuhan akan melakukan respirasi, iaitu tumbuhan akan memerlukan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Okey, tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen ya, lalu membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Okey, so kita memerlukan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan. So, sayangilah tumbuh-tumbuhan. Aktiviti manusia yang mengganggu kitar nutrien. Aktiviti manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil, penggunaan air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik telah mengganggu kitar nutrien. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Pertama, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Menggunakan kenderaan awam, menyimpan air untuk kegunaan harian,
menanam semula pokok dan memperketatkan undang-undang. Okey, so kita terus pergi kepada latihan formatif 2.2. Okey, daripada nota tadi, namakan 3 jenis gitar nutrien yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah gitar karbon, gitar oksigen, dan gitar air. Okey, yang kedua, berikan 2 proses perubahan jirim dalam gitar air. Okey, iaitu proses penyejatan ya. So air tersejat ke atmosfera tadi ya. So kemudian air itu akan terkondensasi. Okey. Yang ketiga, terangkan peranan organisme dalam gitar karbon dan gitar oksigen. So jawapannya di sini, tumbuhan dan haiwan menggunakan oksigen ya. O2 itu adalah oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Melalui proses fotosintesis pula, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, proses perebutan organisme dan pembakaran bahan api juga membebaskan karbon dioksida. Kesemua proses ini mengekalkan keseimbangan gas oksigen dan karbon dioksida di atmosfera. Okey, soalan yang keempat, cadangkan 2 langkah untuk menjimatkan air ya. So, ada banyak cara ya. So, di sini jawapan yang disediakan ialah menadah air hujan untuk kegunaan harian seperti menyiram pokok dan mencuci kereta. Okey. Yang kedua adalah memastikan tiada kebocoran paip, dan yang ketiga membasuh kereta menggunakan air di dalam baldi ya untuk menjimatkan air. Dan juga mana-mana jawapan lain yang boleh diterima. So, sampai di sini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Okey, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hasifah Iking. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.